KPM. Hello, Assalamualaikum, apa khabar? Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Inilah Aktif Didik TV KPM dan inilah kemahiran sukan sepak takraw. Masih lagi kita bawakan kepada anda semua berkaitan dengan kemahiran asas dan juga teknik-teknik yang telah pun diajarkan. Dan ini episod ke-6 dan seperti yang telah kami janjikan, kita nak mulakan dengan teknik pembelajaran untuk permainan sebenar sepak takraw. Kita bawakan sedikit-sedikit lah mungkin juga untuk pengetahuan semua dan juga menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan bagaimana cara sebenar untuk bermain sepak takraw. Jadi kita dah bawakan kemahiran-kemahiran asasnya dan sekarang kita naikkan sedikit tahapnya. Bersama dengan siapa? Dengan Coach Putra masih lagi bersama dengan kita. Kita nak uji beliau, kita nak cabar beliau untuk terus memberikan ilmu pengetahuan buat semua. Okey, kepada yang baru saja menonton kami di Didik TV KPM, terima kasih banyak-banyak. Kita nak alu-alukan kehadiran anda semua murid-murid, ibu bapa, para penjaga dan juga guru-guru. Mungkin ada jurulatih juga yang ingin mencedok idea di sini. Dipersilakan, inilah tujuannya untuk kita berkongsi pelbagai informasi, ilmu dan juga maklumat di sini. Okey, dan ini secara spesifiknya adalah sukan sepak takraw. Jadi kita nak mulakan sekarang. Ambil masa, ambil ruang anda semua dan selesakan diri. Dan pembelajaran sepak takraw kita mulakan sekarang. Okey, kita masih bersama dengan Coach Putra. Coach, apa khabar? Baik. Okey, setelah 5 episod ni, episod ke-6, macam mana Coach melihat kepada proses pembelajaran kita dalam sepak takraw ni, Coach? Okey, proses pembelajaran yang telah kita banyak kongsikan sebelum ni, itu adalah secara sistem sebenarnya untuk mereka yang mahu berjinak-jinak lah dalam sukan sepak takraw. Daripada luar gelanggang, sehinggalah seperti yang Hanif katakan, aras yang lebih suka apabila kita berada dalam permainan sepak takraw ataupun di dalam gelanggang. Ya, betul. Okey Coach, untuk menjadi seorang pemain takraw ataupun sepak takraw yang baik ni, apakah kualiti yang perlu ada kepada seorang pemain ni? Maksudnya timbangan bolanya ke, sepakannya ke atau bagaimana ni Coach? Sebenarnya kualiti itu bergantung kepada usaha yang dilakukan, kemahuan mereka sebenarnya. Kerana panduan telah diberikan, banyak buku rujukan yang boleh sebenarnya. Tapi usaha itu perlu digilap secara berterusan yang seperti yang kita lakukan. Itu saja. Sangat mudah dan praktikal, sebab tu sepak takraw is fun. Betul. Mantap Coach. Okey. Dan mungkin hari ini kalau kita nak kongsikan, apakah topik pembelajaran yang Coach ingin sampaikan untuk episod kali ini? Okey, untuk episod kali ini kita akan berkongsi tentang permainan di dalam gelanggang yang menggunakan ataupun kita lebih yang kenal sebenarnya posisi tekong. Okey. Posisi tekong dalam melakukan servis kepada pihak lawan. Ya, betul. Proses servis ni juga sangat penting. Dia boleh mencuri mata dan juga memulakan permainan lah. Jadi tak sabar saya nak belajar ni Coach. Tapi seperti biasa sebelum kita mulakan, suka untuk saya ingatkan bahawa dalam aktiviti sukan, riadah, fizikal dan juga rekreasi dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka kerana itu adalah garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita perlu tahu dan kita jangan rasa bimbang lah. Yang penting ikut segala saranan dan SOP yang telah ditetapkan. Coach dah bersedia? Dah bersedia. Okey, kita nak mulakan sekarang. Okey, dalam sesi pemanasan badan ataupun warm up, saya akan tunjukkan dalam episod ini iaitu aktiviti yang pertama iaitu leg stretch in pair. Jadi kita akan lihat Izani dan juga Hakim. Seperti yang saya tekankan seperti dalam episod sebelum ini, bahawa pemanasan badan dan juga warm up ini sangat penting, terutamanya dalam sukan sepak takraw yang menggunakan ataupun lower body ataupun atas badan dan juga bawah badan, yang banyak melibatkan penggunaan otot kaki. Di samping itu juga kita hendak mengelakkan kejedaan yang serius dalam sukan sepak takraw. Kita lihat perlakuan aktiviti yang pertama dari Izani dan juga Hakim. Okey, dalam keadaan sokongan, Izani berada di hadapan Hakim dan Hakim akan meletakkan mana-mana kaki yang sesuai ataupun dominan pada bahu dan boleh juga sebenarnya secara begini
dan semaksimum mungkin. Untuk Izani menolak ke atas pun boleh, dan juga dengan cara yang secara sederhana yang ditunjukkan oleh hakim, dan saya akan kira secara bergilir kanan dan kiri dengan kiraan saya 10 kali. Okey, bersedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tukar kaki. Okey, kita cuba tolakkan sedikit ke atas supaya kita dapat memberikan tekanan dan juga kemampuan hakim dalam mengukur fleksibiliti ataupun kelenturan hakim yang lebih baik dalam melakukan servis. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita sudah lihat dalam pemanasan badan ataupun warm up dalam aktiviti satu ini, leg stretch in pair ataupun secara berpasangan dengan kelenturan kaki. Sesi pemanasan ataupun warm up yang kedua ataupun aktiviti yang kedua iaitu cross knee up yang akan ditunjukkan sekali lagi oleh Izani dan juga hakim. Ini adalah satu aktiviti juga yang sangat penting dalam kita melakukan kemahiran servis selepas ini. Kita akan lihat daripada Izani dan juga hakim dalam keadaan kaki seluas bahu dan juga tangan berada di leher, dengan kiraan 10. Okey. Kiraan 10 secara bergilir. Okey, kita akan lihat kiraan saya bermula daripada kanan. Okey, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi untuk sesi pemanasan ataupun warm up bagi aktiviti 2 cross knee up yang kita telah tunjukkan dengan betul. Okey, kita akan bersedia untuk kemahiran servis yang saya akan tunjukkan dalam ansur maju yang pertama. Iaitu di tangan saya tidak ada bola, tetapi saya akan menunjukkan sebenarnya aktiviti yang memerlukan ansur maju dalam kita menguasai kemahiran servis. Iaitu kebiasaannya dalam gelanggang sepak takraw akan ada bulatan untuk servis tekong, tetapi saya akan menunjukkan perlakuan ataupun lakuan yang tidak menggunakan bola secara bayangan supaya kita dapat menguasai teknik sebelum itu. Okey, kita akan lihat saya akan melakukan servis tanpa bola dengan kedudukan berada kaki sokongan berada di dalam bulatan dan saya akan memandang kepada pembaling dan saya akan meminta kehendak saya dengan pembaling melalui komunikasi yang saya rasa sesuai di antara pembaling dan juga servis. Pastikan kaki di dalam bulat tidak terkena garis bulatan yang boleh menyebabkan tindakan batal atau sebagainya. Okey, dan kaki belakang ini dalam keadaan bersedia. Okey. Dan saya rasa dalam sepak takraw sebenarnya ada 2 servis yang biasa digunakan oleh semua tekong di Malaysia ataupun mana-mana negara yang menggunakan kemahiran servis iaitu servis sila dan juga yang paling terkenal sekarang ini adalah servis kuda. Jadi untuk ansur maju yang pertama ini tanpa menggunakan bola.
Okey, kita akan lihat Izani untuk melakukan servis menggunakan kaki dalam ataupun servis sila sebenarnya secara asas dalam menguasai kemahiran awal dalam permainan sepak takraw. Baik Izani, bersedia di dalam bulatan. Sebenarnya dalam gelanggang biasa akan ada bulatan yang untuk posisi tekong. Okey, pastikan kaki sokongan berada di dalam bulatan dan juga mata perlu memandang kepada pembaling dan isyarat tangan akan meminta kepada pembaling untuk kesesuaian dan juga kehendak tekong ke arah sasaran yang diperlukan pihak lawan kepada pihak lawan. Jadi, kaki di belakang ini adalah kaki untuk menghayunkan bola, untuk kontak kaki dalam, bola di kaki dalam sesuai dengan kehendak di sasaran pihak lawan. Okey, kita akan lihat. Baik, kali kedua, sebelum Izani akan melakukan untuk sesi ulangan kali kedua, pastikan anda berasa selesa berada di dalam kaki sokongan berada di dalam bulatan dan diharapkan menunggu isyarat daripada tekong dalam melakukan servis. Sekali lagi Izani. Okey, kaki sokongan dan juga kaki untuk lakuan bersedia, tunggu isyarat dan teruskan untuk sesi ulangan kedua. Baik. Dan itu adalah contoh ataupun ansur maju yang pertama tanpa menggunakan bola. Okey, untuk kemahiran servis ansur maju yang kedua, kita akan lihat bagaimana saya menggunakan bola melalui pembaling. Seperti biasa, kita akan masukkan ataupun letakkan kaki sokongan di dalam bulatan, mata kontak pada pembaling. Kalau dilihat di dalam kejohanan isyarat tangan, sebenarnya itu bukan adalah style yang dibuat oleh tekong. Sebenarnya itu adalah keperluan tekong meminta bola daripada pembaling dengan kesesuaian dan juga kehendak pembaling ketika merancang strategi melakukan servis. Okey, seperti yang saya tunjukkan pada yang pertama sebenarnya, apa yang paling penting, pastikan kaki sokongan tidak diangkat sebenarnya. Kerana dalam peraturan terkini, sekiranya diangkat akan menyebabkan batal dan memberikan mata kepada pihak lawan. Baik, perhatikan teknikal yang saya buat. Seperti yang saya katakan, fokus dan juga kaki sokongan perlu berada dalam bulatan. Hayunan perlu ataupun kontak kaki dalam sangat penting untuk mencari sasaran mengikut kehendak tekong. Okey, untuk ansur maju yang kedua, pastikan anda mencapai objektif dengan menggunakan bola supaya kita dapat menguasai kemahiran servis, bukan saja kemahiran sepak sila ataupun kemahiran sila, tetapi kemahiran servis kuda. Untuk ansur maju yang kedua, kita menggunakan bola. Okey, kemahiran servis. Untuk ansur maju yang kedua, kita akan menggunakan bola dan melihat lakuan daripada Izani. Seperti biasa, pastikan kaki sokongan berada dalam bulatan dan juga kaki hayungan berada di belakang. Isyarat yang diminta menggunakan tangan sebagai keperluan kepada tekong mencari sasaran kelemahan pihak lawan dan juga
eye contact, fokus kepada pembaling untuk mencari mata. Okey, kita akan lihat. Okey, untuk kali kedua ini adalah servis sila. Sekiranya tekong mempunyai kelenturan yang baik, boleh melakukan servis kuda. Okey, ini sebagai panduan. Dan dalam sepak takraw ada dua kemahiran ataupun dua servis, iaitu servis sila dan juga servis kuda. Sekali lagi, boleh Izani tunjukkan. Kaki sokongan berada di dalam bulatan, bersedia untuk lakuan yang kedua. Okey, untuk kemahiran servis dan juga ansur maju yang kedua, saya tekankan sekali lagi, iaitu kaki sokongan perlu ataupun tidak perlu sebenarnya diangkat untuk mengelakkan batal ataupun memberi mata mudah kepada pihak lawan. Jadi untuk ansur maju yang kedua, kita menggunakan bola supaya kita dapat menguasai kemahiran yang lebih tinggi selepas ini. Kemahiran servis untuk ansur maju yang ketiga, dan kita akan tengok Izani melakukan servis sila menggunakan kontak kaki dalam, dan servis yang kedua ataupun servis kuda yang biasa digunakan sekarang ini, sangat terkenal, sangat famous untuk mendapatkan mata dengan kelajuan, iaitu servis kuda. Kita akan lihat Izani melakukan servis sila terlebih dahulu. Okey, kita sudah melihat keupayaan Izani melakukan servis yang pertama ditunjukkan oleh beliau, iaitu servis sila menggunakan kontak kaki dalam. Apa yang saya ingin tekankan dalam teknikal servis sila, pastikan seperti biasa kaki sokongan perlu berada dalam bulatan, fokus mata kepada pembaling, isyarat tangan untuk memastikan kita mencari mata di pihak lawan, dan juga lakuan kaki belakang perlu berada dalam keselesaan. Untuk seterusnya, kita akan lihat servis yang kedua, servis kuda. Izani akan tunjukkan dan juga kelenturan Izani untuk melakukan servis yang boleh saya katakan sangat menarik, fun dan juga sangat laju, yang diguna pakai oleh pemain sepak takraw sekarang, servis kuda. Yes. Okey, kita sudah melihat Izani melakukan servis yang kedua, servis kuda. Dan saya juga mengingatkan kepada murid-murid untuk melakukan servis kuda ini, perlu anda kuasai terlebih dahulu servis sila untuk mengetahui teknik-teknik yang penting dalam kemahiran servis sebenarnya untuk posisi tekong. Jadi apa yang dilakukan oleh Izani memerlukan konsisten, kelenturan, fokus untuk mencapai servis kuda yang baik seperti yang kita lihat Izani melakukan dengan cukup baik, cukup sempurna dan juga laju. Jadi untuk kemahiran servis, kita telah lengkap secara ansur maju untuk ketiga-tiga ansur maju yang ketiga ini, iaitu servis sila dan juga servis kuda.
Untuk aspek keselamatan dalam kemahiran servis ini, saya perlu tekankan aspek keselamatan yang sangat penting adalah aktiviti regangan yang kita buat di awal sebenarnya itu yang akan mempengaruhi kemampuan kita ataupun kemampuan posisi tekong dalam melakukan servis. Jadi oleh itu, sekali lagi saya ingatkan kepada murid-murid yang ingin melakukan kemahiran servis ini, servis sila ataupun servis kuda, pastikan regangan cukup sempurna, suhu meningkat dan juga kita mampu memberikan otot kepada anggota badan kita dengan lebih bersedia melakukan kemahiran servis. Okey, untuk sesi cooling down, kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama, calf muscle stretch, di mana penekanan kepada kaki selepas kita melakukan kemahiran servis. Kita akan lihat Izani dan juga Hakim untuk perlakuan aktiviti yang pertama. Bersedia Hakim dan Izani? Okey, dalam keadaan sedia, kaki dominan ataupun mana-mana kaki boleh ke hadapan dan juga kaki sokongan ataupun sekarang ini Izani dan juga Hakim meletak kaki sokongan bengkok sedikit. Okey, dan boleh turun dengan kiraan 10. Okey, turun dan pegang. Luruskan kaki kanan. Kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tukar kaki kiri. Dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, baik, untuk pemanasan, untuk cooling down dalam sesi yang pertama ini, calf muscle stretch. Cooling down ataupun dalam sesi cooling down ini, untuk aktiviti yang kedua kita akan lihat juga iaitu hamstring stretch yang akan dilakukan oleh Izani dan juga Hakim dengan perlakuan yang sedikit berbeza daripada sebelum-sebelum ini dan juga variasi. Kita akan memberikan tumpuan sebenarnya hubung kait antara cooling down dan juga perlakuan yang kita lakukan selepas itu iaitu kemahiran servis. Baik, bersedia kepada Izani dan juga Hakim. Pastikan dalam keadaan bersedia, relax dan okey, boleh beri tumpuan kepada kaki sokongan untuk kita lihat kepada kaki yang kita ingin lakukan cooling down. Okey, tangan di pinggang, kaki sokongan berada di hadapan. Pastikan kaki di belakang ini adalah lurus supaya kita dapat memberikan rasa ataupun murid-murid dapat mengetahui sebenarnya hamstring stretch itu dapat dilakukan dengan betul. Dengan kiraan saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tukar kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, terima kasih kepada Izani dan juga Hakim. Dan kita telah selesai sebenarnya untuk cooling down ataupun penyejukan badan bagi aktiviti yang kedua, hamstring stretch. Okey, kita dah berada di penghujung untuk episod kali ini. Coach, terima kasih banyak-banyak. Saya sangat teruja bila tengok servis kuda tadi tu terutamanya. Bukan mudah nak buat, Coach. Betul. Jadi mungkin ada objektif yang Coach ingin sampaikan untuk pembelajaran episod kali ini. Okey, objektif yang kita lihat daripada tiada bola dan mengetahui teknik-teknik yang dilakukan, sebenarnya itu memudahkan mereka di rumah untuk yang berkecimpung dalam barulah sebenarnya. Jadi mereka akan step by step, langkah demi langkah supaya dapat mereka menguasai servis kuda yang kita lihat dan juga servis dia yang lebih baik.
Itu yang paling penting sebenarnya Ya. dengan ansur maju yang kita telah tunjukkan. Okey coach, kenapa perlu ada elemen servis yang baik dalam setiap permainan sepak takraw ni coach? Okey, elemen itu sebenarnya mempengaruhi untuk kita mencari mata dan juga kemenangan dalam setiap perlawanan. Dan bermula dengan servis yang baik. Bermula dengan servis yang baik. Itu sebabnya asas servis ini ditunjukkan pada episod kali ini untuk kita faham dan kita tahulah main takraw lagi macam mana. Coach, terima kasih banyak. Baik. Saya tak sabar untuk melihat apa aksi seterusnya di episod seterusnya. Masih lagi bersama dengan Hakim dan juga Rizani bersama dengan kita. Kan nampak sikit bezalah Rizani ni. Dia dah bersedia pada episod kali ini. Okey? Dan kita nak tinggalkan anda semua seperti biasa coach dengan kata-kata semangat untuk kita berikan kepada mereka. Silakan. Sepak takraw is fun. Mantap. Jumpa lagi, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.